Kisah tentang solawat Nurul Anwar yang dikaitkan dengan seseorang mendapat nur cahaya pada zaman Rasulullah bukanlah sesuatu yang diriwayatkan secara jelas dalam hadis-hadis sahih atau sirah Nabi. Namun, dalam tradisi para ulama tasawuf dan pencinta solawat, ada kisah-kisah yang penuh hikmah yang disampaikan secara lisan dan dalam kitab-kitab tarekat sebagai inspirasi rohani. Dikisahkan bahawa pada suatu malam, seorang lelaki miskin yang sangat mencintai Rasulullah duduk sendirian menangis kerana tidak mampu hadir dalam majlis bersama Nabi. Dia merasa hina kerana miskin dan tidak punya apa-apa. Malam itu, dia hanya berselawat sepanjang malam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Sirril Asrar. Dia terus mengulang-ulang solawat itu hingga tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi melihat Rasulullah yang datang dengan wajah bercahaya, lalu bersabda, "Wahai Fulan, sesungguhnya solawatmu telah menerangi langit ketujuh dan mengharumkan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nur ke dalam hatimu kerana cintamu padaku." Ketika dia terbangun, dia merasakan dadanya lapang, wajahnya bercahaya, dan hidupnya berubah dari miskin jiwa kepada kaya iman. Orang-orang melihat ketenangan dan cahaya pada dirinya, lalu tertarik untuk mendekat kepada agama melalui dirinya. Nur yang dimaksud bukan semata-mata cahaya fizikal, tapi cahaya hidayah, ketenangan, keikhlasan, dan cinta kepada Nabi. Solawat seperti Nurul Anwar menjadi penghubung rohani antara hati seseorang dengan Rasulullah, dan dari situ turunlah keberkatan dan ilham. Walaupun kisah ini tidak bersumber dari hadis sahih, ia banyak digunakan dalam majlis-majlis maulid dan zikir sebagai inspirasi untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dan memupuk cinta rohani yang tulus. Di pinggir kota Madinah tinggal seorang lelaki fakir bernama Amir. Pakaiannya lusuh, rumahnya cuma gubuk dari tanah dan pelepah tamar. Namun hatinya sentiasa hidup dengan cinta kepada Rasulullah. Setiap hari dia mendengar orang ramai berbicara tentang keindahan akhlak Nabi, kemuliaan wajah baginda, dan sinar yang terpancar dari diri Rasulullah. Namun Amir malu. Dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Setiap kali ingin ke masjid, dia merasa rendah diri, baju koyak, tubuh lemah. Tiada apa yang bisa dibawa sebagai hadiah buat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, ketika angin Madinah bertiup lembut, Amir duduk bersila di atas tikar usangnya. Dengan linangan air mata, dia memandang langit gelap dan berkata, "Ya Allah, aku fakir, hina, tak punya apapun, tapi aku cinta pada Nabi-Mu. Aku hanya ada selawat ini." Dia lalu melafazkan solawat yang dia hafal dari seorang pengembara tua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Sirril Asrar wa Tiryaqil Aghyar. Dia ulang berkali-kali. Semakin dia berselawat, semakin tenang jiwanya, hingga akhirnya dia terlelap dalam sujudnya. Dalam mimpinya, langit terbuka dan sinar putih turun menyelubungi dirinya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih. Wajahnya bercahaya, matanya penuh kasih. Itulah Rasulullah. Baginda tersenyum dan berkata, "Wahai Amir, selawatmu sampai kepada kami. Allah mengangkat darjatmu kerana cintamu yang jujur. Sesungguhnya selawat itu adalah cahaya, dan cahaya itu kini bersemayam dalam hatimu." Amir menangis dalam mimpi itu, lalu Rasulullah memeluknya. Saat tersedar dari tidurnya, dada Amir berasa lapang seperti tidak pernah dirasainya sebelum ini. Wajahnya bercahaya tenang. Orang kampung mula melihatnya berbeda bukan kerana hartanya, tapi kerana nur yang terpancar dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah sendiri bertanya kepada para sahabat, "Siapakah pemuda bernama Amir yang hatinya telah diterangi oleh cahaya dari langit?"
Mereka mencarinya dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Amir berdiri gemetar, namun Rasulullah menyambutnya dengan senyuman dan memeluknya. "Engkau bukan lagi fakir, wahai Amir. Engkau kini pemilik cahaya yang ramai tidak miliki, yaitu cinta yang jujur dan selawat yang ikhlas." Sejak itu Amir menjadi antara insan yang dihormati, bukan kerana duniawi, tetapi kerana nur dalam hati yang datang dari solawat Nurul Anwar dan cinta kepada Nabi. Sejak bertemu Rasulullah, hidup Amir berubah. Dia tidak menjadi kaya, tapi hatinya tenang, seperti tasik tanpa gelombang. Dia duduk di Masjid Nabawi setiap pagi dan petang, mengajar anak-anak kecil menyebut nama Nabi dengan lembut, sambil menyisipkan solawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Nuril Anwar. Setiap kali dia melafazkan selawat itu, terasa seperti dadanya disinari mentari pagi yang lembut. Orang-orang mula menyadari setiap kali mereka dekat dengan Amir, hati mereka jadi ringan, fikiran jadi tenang, seolah-olah ada sesuatu yang menyapu kegelisahan mereka. Satu hari, seorang pemuda datang. Ia adalah Qatadah, seorang yang terkenal keras hati, sombong, dan selalu memperlekehkan ahli ibadah. Namun hatinya sedang berperang. Dia resah, tidur tak lena. Maka pada satu senja, dia terdengar lantunan selawat dari Amir duduk di bawah pohon tamar. Wa mishbahil azlam, wa khairil anam. Qatadah terasa sesuatu mengalir dalam dadanya. Dia duduk dari jauh, mendengar. Lalu menghampiri Amir dan berkata, "Apa yang kau baca, wahai fakir?" Amir senyum, lalu menjawab lembut, "Aku berselawat kepada Rasulullah. Itu sahaja hartaku." Qatadah terdiam. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia menundukkan kepala. Malam itu dia pulang dan mencuba berselawat. Dan untuk pertama kali juga air matanya mengalir. Beberapa minggu kemudian Qatadah berubah. Dia menjadi pendamping Amir, belajar selawat dan menyebarkannya. Dua insan yang dulunya jauh, kini bersatu dalam cinta kepada Nabi. Cahaya dari Amir menyinari Qatadah, dan cahaya Qatadah menyinari orang lain pula. Solawat Nurul Anwar menjadi warisan mulut ke mulut, bukan sekadar lafaz, tapi sebagai obor hati membakar ego, menerangi jiwa. Pada suatu malam, ketika bulan mengambang penuh, Amir tidur seperti biasa, selepas zikir panjangnya. Tapi kali ini, dia tidak bangun lagi. Orang ramai datang ke rumah kecilnya. Wajah Amir tersenyum damai, seperti sedang melihat sesuatu yang indah. Rasulullah dikhabarkan tentang pemergian Amir. Baginda menitiskan air mata dan bersabda, "Dia datang sebagai fakir, tapi pulang sebagai kekasih." Malaikat berdiri menjemputnya kerana cahaya solawatnya menembus langit. Dan sejak itu di Madinah, orang menyebut namanya bukan kerana dia kaya, tapi kerana dia meninggalkan cahaya. Cahaya yang lahir dari sepotong selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Nuril Anwar. Selepas pemergian Amir, Qatadah tidak lagi seperti dulu. Dia bukan lagi si pemuda sombong yang mengejek ahli ibadah. Setiap pagi dia duduk di tempat Amir, biasa bersolawat di bawah pohon tamar yang daunnya kini sering bergerak perlahan, seperti turut berzikir bersama angin. Dia menyambung amalan Amir, berselawat setiap pagi dan petang dengan suara tenang tapi penuh rasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Nuril Anwar. Orang ramai datang bukan untuk mendengar ceramah panjang lebar, tapi untuk merasai ketenangan. Ada yang datang menangis, ada yang datang resah, tapi mereka pulang dengan hati yang ringan. Satu hari, seorang wanita bernama Halah datang. Dia duduk di penjuru, wajahnya ditutup. Anak kecil di pangkuannya sakit sejak lahir. Tubuhnya lemah, matanya lesu. Halah pernah mendengar tentang cahaya selawat dari mulut ke mulut, dan dia datang bukan kerana percaya sepenuhnya, tapi kerana sudah buntu. Qatadah menghampiri perlahan.
boleh aku pegang anak ini? Halah mengangguk. Qatadah meletakkan tangan pada dada anak kecil itu, lalu dengan penuh khusyuk melafazkan, wa tiryaqil aghyar wa miftahi ba'bil yisar. Air matanya jatuh, bukan kerana sedih, tapi kerana dia merasai betapa selawat itu bukan hanya bunyi, ia adalah doa yang bersayap, naik ke langit dan turun sebagai rahmat. Beberapa hari kemudian, Halah datang semula. Anaknya sudah mula senyum, mula bangun perlahan. Dia peluk Qatadah sambil berkata, "Aku datang dengan putus harap, tapi aku pulang dengan cahaya." Qatadah mula berjalan dari desa ke desa hanya dengan pakaian sederhana dan tasbih yang diwarisi dari Amir. Di setiap tempat dia ajarkan satu perkara. Selawat bukan sekadar lafaz, tapi kunci hati, kunci rahmat, kunci jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa tempat dia dicemuh, dikata gila kerana hanya membawa selawat dan tidak mengajar hukum. Tapi di mana hati sedang gersang, disitulah cahaya selawat jadi hujan. Pada suatu malam, dalam tidurnya di sebuah surau kecil, Qatadah bermimpi. Dia melihat Amir berdiri bersama Rasulullah. Wajah mereka bercahaya dan senyum mereka seperti mentari pagi. Rasulullah mendekatinya lalu berkata, "Qatadah, engkau bukan penyambung kisahku sahaja, tapi engkau penyambung cahaya itu. Teruskan, jangan padamkan api yang telah dinyalakan Amir. Dunia ini akan gelap tanpanya." Dia terjaga. Udara malam sejuk tapi dadanya hangat. Dia tahu perjalanannya belum selesai. Cahaya Nurul Anwar itu terus berjalan dari Amir ke Qatadah, dari Qatadah ke mereka yang terbuka hatinya. Beberapa tahun berlalu, nama Qatadah mula disebut di tanah Hijaz. Bukan sebagai ulama besar, bukan juga panglima perang, tapi sebagai penjaga cahaya Amir. Seorang lelaki yang wajahnya bersinar dan lisannya sentiasa basah dengan selawat. Dia tidak tinggal di satu tempat. Setiap tempat yang dia kunjungi, pasti akan ada yang berubah anak-anak yang mula berselawat, jiwa-jiwa yang kembali hidup. Satu malam, dalam safar ke satu lembah sunyi, Qatadah berhenti di rumah kecil seorang lelaki tua. Lelaki itu buta, namanya Salman. Dan dia tinggal bersama cucunya yang yatim piatu. Nusaibah Qatadah dijamu dengan kurma dan air sejuk. Di situ, dia bersolawat seperti biasa. Nusaibah cucu kecil itu meniru gerak bibirnya. "Kenapa kau baca itu setiap waktu, wahai pakcik?" Qatadah senyum, sebab dari situlah semua cahaya datang. Salman si buta itu terdiam lama, lalu berkata, "Aku pernah mendengar nama Amir. Dulu aku muda, aku angkuh, aku menolaknya. Tapi sekarang aku buta dan hatiku kosong." Qatadah mendekat, lalu memegang tangan Salman dan mengajar satu persatu. "Ucaplah bersamaku, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Nuril Anwar." Dan mereka berselawat bersama. Nusaibah duduk di pangkuan datuknya, meniru setiap lafaz. Malam itu, Qatadah bermimpi lagi. Kali ini, dia tidak melihat Amir, tapi seorang gadis kecil bersinar sedang berdiri di lembah luas, tangannya menunjuk ke arah langit. Beberapa tahun kemudian, Qatadah jatuh sakit, umurnya sudah lanjut. Tapi sebelum hembusan nafas terakhir, dia memanggil Nusaibah, kini seorang gadis remaja yang fasih berselawat dan telah membuat orang-orang muda kembali mencintai Rasulullah. "Wahai Nusaibah, kini giliranmu. Cahaya ini bukan milik kami, tapi pinjaman untuk dibawa kepada dunia. Jangan padamkan, walau tinggal engkau seorang. Teruskan warisan Amir, jaga Nurul Anwar itu." Nusaibah mengangguk dengan mata berlinang dan meletakkan tangan di dada Qatadah sambil membaca perlahan, "Nuril Anwar wa sirril asrar." Dan Qatadah pergi dalam damai, dengan cahaya di wajah seperti Amir dahulu. Nusaibah kini menjadi penutur cahaya. Di pasar-pasar, di waktu malam, di kaki bukit dia ajarkan selawat bukan dengan suara lantang,
tapi dengan kelembutan. Dia tidak menasihati orang dengan lidah yang tajam, tapi dengan getar cinta dalam solawatnya. Anak-anak memanggilnya cahaya lembah, kerana sesiapa yang duduk bersamanya akan pulang dengan rasa yang sukar. Dijelaskan rasa ingin mencintai Rasulullah tanpa syarat. Amir, si fakir, Qatadah, si keras hati yang menjadi penjaga. Dan kini Nusaibah, gadis yatim piatu yang mewarisi cahaya. Mereka bukan nabi, bukan wali yang diangkat secara rasmi, tapi mereka adalah pembawa Nurul Anwar cahaya yang datang dari selawat yang ikhlas, dari hati yang lembut, dari cinta yang tulus kepada kekasih Allah. Dan mungkin hari ini, kau pula yang membaca ini bukan secara kebetulan. Mungkin giliran kau pula menyambung kisah ini bukan sebagai pembaca, tapi sebagai penyambung cahaya